Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Apa khabar anda yang berada di luar sana? Anda menyaksikan kami di Astro Awani. Ini program Awani Pagi segmen Realiti Rakyat dan di mana dalam Realiti Rakyat ini memberi tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani. Untuk kepimpinan Astro Awani akan beri peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini adalah platform untuk anda suarakan isu dan juga inovasi yang diperlukan. Dan setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Dan segmen Realiti Rakyat hari ini bermula sekarang. Baik, ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengelak penyebaran COVID-19 seperti yang diumumkan kerajaan sedikit sebanyak memberi kesan kepada perniagaan kecil di seluruh negara dan ini kerana krisis wabak tersebut mungkin akan berterusan membuatkan pihak berkuasa menyarankan orang ramai untuk duduk di rumah. Walaupun kini banyak sektor ekonomi dan sosial dibenarkan beroperasi, namun sepanjang lebih 3 bulan tidak dapat beroperasi secara biasa, sudah tentu memberi impak yang besar kepada perniagaan, khususnya kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS dan juga perusahaan mikro, antara yang paling terkesan teruk. Namun, ketika PKP pemulihan ini menggunakan pelbagai inisiatif daripada kerajaan dan menjadikan situasi kini sebagai reset dan juga restart point, pelbagai perkara harus dilakukan oleh peniaga-peniaga di luar sana. Dan mereka harus meningkatkan strategi perniagaan. Jika dahulu menjual secara bersemuka fizikal, kini harus beralih kepada digital. Dan untuk membincangkan mengenai bagaimana pengusaha ini boleh mahir dalam perniagaan dalam talian, bagaimana mereka juga boleh upskill dan juga reskill supaya ada kemampuan untuk meneroka peluang-peluang baru, kita akan bersama dengan tetamu kita dan juga pengasas ruang cikgu Datin Nurhizan Ahmad. Tapi sebelum kita nak bersama dengan Datin Nurhizihan Ahmad mengenai perkara ini, kita nak bincang sedikit sebanyak mengenai peniaga kecil dan juga sederhana serta mikro. Dan kita tahu mereka ini merupakan 98% dan juga tulang belakang dalam ekonomi negara kita, yang mana apabila COVID-19 melanda membuatkan mereka tidak dapat berniaga secara online. Dan masalah ini hadir dalam golongan-golongan yang masih mengekalkan perniagaan dalam bentuk-bentuk fizikal dan tidak beralih kepada dalam talian. Dan untuk melakukannya, mempelajarinya, bagaimana untuk melakukan perniagaan dalam talian ini, ia memberi sedikit sukar kerana ada beberapa faktor yang perlu kita fikirkan. Umpamanya kelas yang diadakan adalah dalam talian ketika PKP, sekarang ini barulah masuk dalam tempoh PKPP, dan walaupun kelas itu dijalankan secara dalam talian, ada ramai golongan-golongan PKS dan juga mikro yang berada di kawasan-kawasan luar bandar yang mana capaian internetnya masih lagi tidak berada dalam skala yang memuaskan. Dan pelbagai perkara yang perlu kita fikirkan, Hafizi. Dan untuk itu kita nak berbincang mengenai bagaimana sebenarnya peluang daripada ataupun hikmah daripada PKP ini sendiri sebenarnya membawa lebih banyak hikmah, iaitu ia sebagai satu reset dan juga restart button untuk kita mengubah strategi pemasaran kita bagi mereka yang mengusaha ataupun bagi mereka yang berniaga. Dan sebagai contohnya, ini satu lagi inisiatif yang dijalankan, iaitu menjalankan kelas secara atas talian, dan kita ingin mengikuti lebih lanjut mengenai apakah jenis kelas yang ditawarkan dalam satu ruangan portal ni, iaitu Ruang Cikgu. Dan kita ingin memperkenalkan bersama dengan kita di talian Skype sekarang adalah pengasas Ruang Cikgu Datin Nurhizihan Ahmad di talian Skype. Assalamualaikum, selamat pagi Datin. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik Datin, mungkin ada ramai yang di luar sana tertanya-tanya, Datin dapat jelaskan sedikit secara asasnya mengenai portal ini. Apakah pengisian konten dalam portal ini dan siapa sasaran utamanya? Okey. Ruang Cikgu adalah platform untuk belajar ilmu niaga secara berstruktur. Maksudnya bila pelajar ni datang pada kita nak belajar, kita akan bagi diorang dashboard yang diorang boleh semua kelas-kelas di atas talian yang diorang beli itu ada dalam dashboard tu. Jadi maksudnya cikgu-cikgu yang mengajar kita adalah cikgu yang dalam industri itu sendiri. Contoh, kalau kita nak belajar macam mana kita nak berniaga bakery daripada rumah, kita ada cikgu yang dah menjalankan perniagaan bakery daripada rumah dan dia akan ajar macam mana untuk mendapatkan resepi yang profitable lah.
Lepas tu dia akan ajar macam mana nak buat cash flow, macam mana nak letak harga dan sebagainya. Dan di platform Ruang Cikgu ni, perbezaan kami kita ada learning management system yang dashboard tu. Bila masa pelajar nampak cikgu tu online, dia boleh berinteraksi sebab kita punya platform ni secara interaktif. Itulah platform Ruang Cikgu. Cikgu, setakat ini berapa ramai individu PKS yang telah pun berminat menyertai portal ini belajar dalam talian ilmu-ilmu perniagaan ini? Boleh cikgu jelaskan? Okey. Sekarang ni kita ada dalam 7,000 lebih pelajar lah. Baru-baru ini kita membangunkan satu program yang namanya Jom Business. Jadi Jom Business ni kita khususkan untuk mereka daripada golongan G40 ataupun daripada perusahaan mikro yang mana pendapatan mereka kurang daripada 470 tahun boleh datang kepada Ruang Cikgu dan ambil kursus-kursus bandel. Kita ada 11 kursus bandel untuk mereka ini. Maksudnya dia datang kita tak payah nak pening lagi nak fikir nak bisnes apa. Jadi kita akan bagikan inspirasi nak buka, nak mulakan perniagaan apa, daripada perniagaan sampai pada marketing, macam mana nak memasarkan jualan, bisnes mana, macam mana kita nak buat sales melalui WhatsApp, melalui Instagram, dan kita akan ajar cash flow. Jadi dalam sekarang ni 7,000 lebih lah yang tengah mengambil bahagian dalam program kita Jom Business ni. Datin, satu perkara yang saya ingin melihat kepada pasca COVID-19 ini kan, kalau kita lihat banyak industri-industri yang terjejas atau sektor ekonomi yang dahulunya rancak tapi sekarang ini semakin perlahan. Di mana sektor-sektor ekonomi yang mana Datin rasa peniaga-peniaga yang individu-individu yang mahu memulakan perniagaan mereka patut ceburi bidang ini, kerana pasca COVID-19 ini bidang perniagaan ini dilihat semakin mendapat perhatian ramai dan permintaan produk orang kata perkhidmatannya semakin mendapat tumpuan dalam kalangan masyarakat untuk mendapatkannya. Okey. Pertamanya saya nak bagi tahu lah, jangan khawatir jika bayangan kita melesatkan ekonomi dah nampak kan, ataupun kita tak ada pekerjaan ke apa, kita masih ada peluang untuk berniaga. Jadi dekat Ruang Cikgu ni kita nampak ramai sangat orang yang berkecimpung dalam perniagaan jual kek. Berseri daripada rumah tu, bagaimana nak jana pendapatan melalui perniagaan berseri dari rumah tu very popular. Lagi satu kelas yang popular ni ialah kelas gubahan hantaran. Gubahan bunga untuk dia orang memulakan perniagaan mungkin bagi hadiah. Kan yang kan kalau kita tengok ni sebenarnya rancak orang menjual macam-macam daripada rumah, menjual makanan, menjual gift daripada rumah. Itulah yang sekarang ni dekat Ruang Cikgu ni pun kursus-kursus inilah yang banyak orang ambil. Lagi satu yang very popular is digital lah, pemasaran. Bagaimana kita nak memasarkan perniagaan kita melalui Instagram. Itu yang antara yang popular di Ruang Cikgu sekarang ni. Datin, kalau kita lihat pada ketika ini, lambakan portal-portal juga menawarkan kaedah yang sama, iaitu memberikan kelas, teaching, kursus dan sebagainya kepada mereka yang ingin memperhebatkan lagi perusahaan mereka. Tetapi kalau kita ingin melihat dari segi bagaimana agaknya di portal Ruang Cikgu ini ingin mendekati bagi pengusaha-pengusaha ni yang mungkin berada di kampung, yang mungkin berada di sedikit pedalaman, yang saya kira ada yang mengatakan dari segi mungkin ada dari segi language barrier itu. Jadi bagaimana portal Ruang Cikgu ini dapat membantu menyelesaikan dari segi language barrier itu untuk memastikan ilmu itu sampai kepada mereka? Okey. Ruang Cikgu ni, bila kita buat Ruang Cikgu ni, kita sebenarnya nak menyelesaikan masalah-masalah ni lah. Pertamanya, Ruang Cikgu ni, platform ni memang khusus dalam bahasa Melayu. Lepas tu yang keduanya, kita memang nak mendekatkan jurang peluang untuk belajar. Contoh saya dulu, dengan keluarga saya ni suka sangat belajar. Kami daripada Kuala Lumpur pergi belajar ke Kedah, pergi belajar ke Indonesia, pergi belajar ke Thailand untuk cari guru-guru yang terbaik. Jadi di Ruang Cikgu tu kita beri peluang kepada mereka-mereka yang duduk di kawasan pedalaman untuk belajar dengan cikgu-cikgu yang terbaik di Ruang Cikgu. Dulu kan kita selalu dengar orang kata kan, the future is in our hand. Memang betul, sebab sekarang ni semua orang ada handphone, inilah future-nya. Jadi Ruang Cikgu ni ialah mobile learning platform. Jadi maksudnya kita on CWA, dia macam app lah kan. Tekan aja dah boleh masuk ke dalam Ruang Cikgu.
betul. Jadi tak ada excuse sajalah yang tak nak belajar. Semua orang boleh belajar. Di mana-mana mereka berada, boleh belajar di ruang cikgu. Kalau macam tak sempat, boleh, because it's on video on demand. Jadi kalau macam nak berhenti sekejap ke, nak sambung belajar balik, boleh. Semua ni ada di ruang cikgu lah. Datin, dalam masa yang sama juga platform perniagaan dalam talian ini tumbuh seperti cendawan sejak daripada internet itu menjadi satu perkara yang orang kata utamalah dalam pelbagai perkara, bukan sekadar perniagaan, macam-macam lagi lah. Tapi kita juga di Malaysia ini menghadapi beberapa perkara yang sukar untuk kita, saya tak tahulah apa masalahnya, tetapi mungkin Datin mungkin boleh berikan pendapat kepada kita semua untuk kita sama-sama berdiskusi, berbincang bagaimana untuk kita memastikan bahawa ruang cikgu, portal-portal ruang cikgu dan juga portal-portal lain yang memberi kaedah pembelajaran perniagaan dalam talian dalam usaha menyambut saranan kerajaan untuk beralih kepada pendigitalan itu, tetapi dalam masa yang sama prasarana internet itu sukar untuk kita nak cakap kan dia berada di peringkat yang mana, kita seringkali dengar perkataan-perkataan yang gah, perkataan-perkataan seperti industri 4.0, industri sektor kecerdasan pembuatan AI itu, tapi dalam masa yang sama prasarananya kita berada pada tahap yang mana? Mungkin Datin ada Datin sendiri ruang cikgu ini, mengasaskan ruang cikgu ini, menghadapi mungkin ada masalah-masalah yang boleh diutarakan dan boleh dibincangkan. Okey, sebenarnya kan Malaysia ni, saya nak minta maaf lah, tapi sebenarnya kita punya penerimaan pada online melalui belajar melalui online ni sebenarnya very slow and very poor lah. Sebab masa infrastruktur kita belum cukup kukuh. Bagi satu penerimaan daripada cikgu dan pelajar sendiri. Jadi sekarang ni kan, suka tak suka, kita harus open up our mind to embrace digital online ni. Kita dah mula daripada COVID-19 hari tu kan. Jadi masa depan yang new normal ni, walaupun tengah orang kata kita dah kembali kepada normal, tak sebenarnya. Kita masih lagi akan ada tak COVID-19, nanti COVID-21 dengan pencemaran udara, dengan suasana ekonomi menyesek dan sebagainya. Dunia ni dah jadi tak menentu. Jadi apa-apa yang tekanan untuk belajar online ni kita harus hadapi. Kita sebenarnya pun tak bolehlah nak tunggu kerajaan ni daripada kerajaan lah, dia orang kena lebih ke infrastruktur. Tapi kita sendiri, contoh orang cikgu ni ialah belajar melalui rakaman video. Jadi kalau macam live kita secara live ni tak bagus, rakaman video no problem, because we can always belajar. Berhenti sekejap kita sambung belajar balik bila line elok. Maksudnya kita tak ada excuse lah sebenarnya, dan kita harus online learning is here to stay, dan ini tetap, dia bukan fenomena yang semata je. Itulah lagi satu, kita sendiri kan, sekarang ni kita tengok, kalau saya boleh share kan, kita bukan lagi dalam gig ekonomi tau, kita ni dalam skill set ekonomi. So, jadi setiap seorang daripada kita perlu ada kemahiran yang berbagai bidang. Kita kena bukannya hanya tahu nak buat produk tu aja, kita perlu tahu macam mana nak memasarkan produk itu, macam mana nak berdepan dengan pelanggan, macam mana kalau pelanggan tu orang Cina, macam mana nak cakap bahasa Mandarin ke, kita kena ada asas-asas tu. Bukan tu aja, kita kena ada ilmu macam mana kita nak nak hilangkan stres sendiri. Benda-benda ni semua ada di dalam ruang cikgu. Jadi kalau kiranya nak menuntut ilmu tu, bagi saya kita kena cubalah. Walaupun kita ada sekarang ni, kita tengah usahakan untuk pendidikan ni berterusan dan bertambah baik, tapi kita sendiri kena embrace this new normal, new change of the online learning is here to stay, and it has to be online learning ni kena dah jadi macam 70% dah pembelajaran, bukan face-to-face lagi. Kita dah kena ke arah tu dah. Dah kena fokus ke arah tu. Okey, baik. Banyak lagi kita ingin membincangkan mengenai ilmu perniagaan dalam talian ini, dan sudah semestinya ia harus diambil kira melihat kepada tadi kita dah menyentuh mengenai prasarana dan sebagainya, dan ini satu kemudahan yang agak menarik untuk kita ikuti, di mana kelas-kelas yang diberikan ini ditawarkan secara atas talian, dan semestinya pengisian itu adalah lebih bermakna melihat kepada untuk kita meningkatkan lagi dari segi perusahaan kita dan juga perniagaan kita, dari segi
strategi dan sebagainya. Dan kita akan berbincang lebih lanjut mengenai ilmu perniagaan dalam talian ini bersama dengan Datin Nurzihan Ahmad. Kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Anda masih lagi bersama saya, Hafiz Rosli dan juga Hafiz Azaman. Kita membincangkan mengenai ilmu perniagaan dalam talian, dan satu portal ini telah pun menyediakan satu ruang dan di mana pelbagai kelas-kelas telah pun dikongsi, dan juga bagi anda yang berminat boleh mendapatkan kelas-kelas ini dengan sedikit bayaran. Dan kita membincangkan mengenai perkara ini bersama dengan Datin Nurzihan Ahmad, merupakan pengasas Ruang Cikgu. Datin? Ya. Baik Datin, kita membincangkan lebih banyak tadi mengenai dari segi pembelajaran di atas talian dan sebagainya. Dan kalau kita lihat kepada portal Ruang Cikgu ini sendiri, ramai antara tenaga-tenaga pengajar ini nampaknya berkongsi mengenai idea, berkongsi mengenai strategi dan juga ilmu dari segi keusahawanan, dan juga ada juga mengenai pelbagai topik-topik yang menarik. Dan kita nak tahu bagaimana agaknya Ruang Cikgu ini memilih tenaga-tenaga pengajar ini, apa agaknya kriteria mereka sebelum menjadi tenaga pengajar dalam Ruang Cikgu ini? Bagi kami nak tenaga pengajar tu yang memang dah 2 tahun dalam industri itulah, ataupun kalau mereka tu memang dah coaching. Tapi sebenarnya yang sebagus-bagusnya dia ada industry expert. Kita tak nak orang yang yang ada teori aja tapi tak pernah buat, kan. Jadi kita memang menitik beratkan itulah kita punya kriteria utama. Tenaga pengajar kita perlu berada dalam industri itu lebih daripada 2 tahun. Jadi kita juga ada, tapi kita kalau you all tengok kan, ada juga anak-anak muda yang baru 20 tahun, tapi mereka tu sebenarnya dah berniaga 5 tahun dah dalam bidang yang mereka ajar tu lah. Itulah yang kriteria yang kita perlu daripada seorang cikgu yang nak mengajar di Ruang Cikgu. Datin, saya nak menyentuh sedikit mengenai angka pengangguran di Malaysia ini. Kadar pengangguran melonjak kepada melebihi 700,000 sekarang ini. Jadi mungkin Datin, bagaimana saranan Datin kepada mereka-mereka di luar sana yang sedang menghadapi pengangguran dan sebagainya? Ada tak peluang-peluang jalan-jalan untuk mereka kembali mendapatkan pendapatan mereka melalui Ruang Cikgu ini? Bagaimana untuk melakukannya, Datin? Okay, macam saya kata tadi kan, dalam Quran pun kata setiap kesusahan pasti ada kesenangan. Jadi zaman yang macam ni, kalau kita diberhentikan kerja tu, kita jangan gibah. Kita tuntut ilmu dan kita tingkatkan skill untuk buat pekerjaan. Bila ekonomi pulih tu, kita try balik semula, kan. Ataupun sekarang ini pun kita cuba. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Jadi juga sebenarnya banyak orang yang berjaya di waktu begini. Tapi kena ada ilmu lah. Kalau dulu kita tahu buat produk aja kan, kita sekali belajar pemasaran, belajar macam mana nak buat jualan, belajar macam mana nak buat networking. Ilmu-ilmu tu sebenarnya paling berguna untuk usahawan, dan it's a skill set economy now. Kita kena embrace skill set economy. Kita kena ada pelbagai kemahiran. Jadi jangan khawatir, insya-Allah keadaan akan pulih. Dan kalau rezeki kita tu tak ke mana, tapi kita kena pintar lah, kan. Kita kena take action untuk belajar. Jadi Ruang Cikgu ada menyediakan semua kursus-kursus ni secara bundle. Tak payah susah, just masuk, nak buat apa, daripada A to Z tu kita akan ajar, insya-Allah. Datin, bagi Datin sendiri, individu yang begitu tahu seluk-beluk perniagaan dan sebagainya dan menawarkan pengajaran seperti ini, bagi Datin, apa masalah sebenarnya untuk orang kita, rakyat Malaysia ini, untuk menceburi dalam bidang perniagaan? Apa masalah-masalah yang sering menjadi kebimbangan mereka, keutamaan mereka, untuk mereka rasa takut untuk nak join perniagaan dan sebagainya? Apa perkara-perkara yang mungkin Datin boleh kongsikan dengan kami? Okey, ini daripada pengalaman saya lah, berdepan dengan ramai pelajar-pelajar kita, kan. Contoh yang paling ketaranya, bundle course kita, for example yang Dome Business tu, kan, kenapa kita buat bundle course?
Sebab saya tengok kebanyakan pelajar-pelajar kita, bila dia dah ada pelajar buat satu skill, dia akan tanya, apa lagi nak buat? Apa lagi nak buat? Macam tu, dia tak nak cari sendiri. Jadi itu nombor satu. Nombor dua, kadang-kadang takut nak take action. Takut nak memulakan. Idea tu kadang-kadang dah ada, tapi nak mula tu takut. Jadi itulah sebabnya bagi saya sendiri, kita harus berada di kelompok orang-orang yang tak takut ni. Yang berjaya, yang dah mencuba bidang perniagaan. Kalau kita 10 kali kita cuba tu, mesti satu kali tu mesti kita boleh berjaya. Jadi kelompok-kelompok orang-orang yang macam inilah yang kita perlu ada. Sebab tu dekat ruang cikgu ni, siapa yang join program Jom Business, kita akan pantau perkembangan user selama setahun. Jadi ini sebenarnya kita ni penyediakan untuk satu agensi kerajaan di mana ruang cikgu menyediakan program-program ini kononnya daripada A to Z lah kan. Macam mana nak berniaga daripada A to Z, lepas tu kita pantau lagi, kita bagi yang semangat lagi untuk berjaya. Untuk kita cuba, itulah kita punya KPI dan kejayaan kita sebenarnya adalah kejayaan pelajar itu sendiri. Itu pun KPI kita juga. Jadi kita nak sama-sama berjaya, sama-sama berniaga. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Datin, Hafizi dia adalah usahawan yang lahir ketika PKP yang mana dia buat kek apa Hafizi? Kek coklat. Jadi apa tips-tips yang boleh Datin berikan kepada dia? Ruang cikgu. Eksklusif untuk saya pada kali. Ruang cikgu kami dekat sini pun panggil dia cikgu juga. So macam mana Datin? Apa tips-tips boleh untuk Hafizi nak ceburi? Dia baru mula kecil-kecilan jual kepada kawan-kawan terlebih dahulu Hafizi. Ya betul. Okey, yang paling penting sekarang ni apa-apa produk ya, apa-apa perniagaan pun saya pun belajar juga lah ni. Saya pun baru tahu sebenarnya lah, you kena buat marketing. Itu paling penting. Jadi struktur berniaga ni, you dah ada produk and then marketing. Produk tu you kena kukuhkan lah kan. Kalau produk you tak kukuh, orang beli sekejap tak? Orang tak nak beli lagi, betul? Jadi produk tu kena kukuh, lepas tu you kena tahu macam mana nak marketkan. Lepas tu sales tu kena tahu macam mana nak buat. Lepas tu sales funnel tu dia nak pergi dekat Instagram tu, contohnya Instagram orang perempuan suka. Facebook tu contohnya orang lelaki lagi ramai di Facebook daripada orang perempuan. Jadi you tahu lah you punya target audience. Lepas tu you dah ada duit, barulah you belajar cash flow. Macam tu. Jadi kita belajar ni sebenarnya ada surutan. Jadi Instagram lagi satu contoh, you ada buat kek kan, you kena ambil gambar yang cantik. Sebab macam mana you nak, kadang-kadang kek tu tak sedap pun, gambar cantik pun orang beli. Kek Hafizi ni sedap lah. Semua orang dah rasa dah. Baiklah. Terima kasih Datin Noziana Ahmad, pengasas Ruang Cikgu. Banyak perkongsian yang saya dapat, anda juga sebenarnya dapat berbagai tips-tips yang diberikan dan anda boleh ikuti di portal Ruang Cikgu untuk mendapatkan kelas-kelas secara dalam talian dan juga anda akan dapat coaching dan juga adanya interaksi dan sebagainya. Itu yang anda boleh dapati dalam portal Ruang Cikgu ni. Terima kasih sekali lagi kepada Datin Noziana Ahmad atas perkongsian itu. Dan Awani Pagi segmen Realiti Rakyat berakhir di sini. Saya Hafiz Rosli. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.